أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang saya muliakan dan saya hormati, yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang berhormat Datuk Arthur Joseph Kurup, yang berhormat Timbalan Menteri Kementerian, Datuk-Datuk TKSU, jemputan-jemputan khas khususnya pengurusi dan juga KP serta Ketua Eksekutif Jabatan dan Agensi yang saya muliakan dan saya raikan juga warga daripada Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan dan juga daripada warga-warga jabatan dan agensi. Pertama sekali saya ucapkan bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana diberi peluang dan ruang pada hari ini untuk bersama dengan Yang Berhormat Menteri, Timbalan dan Div-Div Kehormat Tuan-Tuan dan Perempuan untuk berkongsi sedikit mengenai dengan pencapaian 2023 yang telah kita lalui. Saya rasa masa berlalu begitu cepat, tetapi perjalanan yang sungguh panjang pada tahun 2023. Dan seperti yang dipaparkan pada video yang dapat kita lihat di skrin tadi, bahawa banyak program, banyak aktiviti dan inisiatif yang telah dilaksanakan di bawah tanggungjawab dan kawal selia kementerian ini. Dan yang pentingnya ialah di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri, kepimpinan Timbalan Menteri Datuk Chan yang terdahulu, saya rakamkan penghargaan terima kasih juga. Dan juga hari ini bersama dengan kita Yang Berhormat Timbalan Menteri Datuk Arthur Joseph Kurup, yang saya pasti akan membawa kepimpinan dan juga pengalaman untuk menaikkan prestasi kementerian ini ke arah yang lebih baik dan cemerlang. Kalau kita tengok pada tumpuan 2023, pelbagai proses kerja telah kita semak semula dan kita menambah baik, khususnya daripada aspek tata kelola dan urus tadbir. Saya ingat bahawa pada awal tahun semasa kita berjumpa dan semasa saya baru masuk, saya telah diberikan mandat oleh Yang Berhormat Menteri mengenai pencapaian-pencapaian yang perlu kita capai, yang kita hasilkan dengan baik, cemerlang, dengan ada peruntukan yang mencukupi, dan prestasi kita perlulah setara dengan apa yang telah ditetapkan oleh khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walau bagaimanapun kita mempunyai cabaran. Prestasi pada awal tahun 2023 kita adalah antara yang terkebelakang. Pada masa itu perkataan corot agak dikumandangkan berkenaan dengan prestasi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada awal tahun. Dan yang saya ingat dan saya sentiasa diingatkan oleh Yang Berhormat Menteri untuk kita lihat dan kaji semula bagaimana kita perlu pelaksanaan kita perlu lebih baik, lebih efisien dan lebih cekap. Perbelanjaan kita perlulah menuruti tata kelola dan urus tadbir yang baik. Di samping kita dapat memastikan bahawa pelaksanaan tersebut adalah pelaksanaan yang cukup produktif dan efisien. Maka beberapa tindakan dan susulan telah kita lihat, kita kaji dan kita kongsikan di pelbagai platform dan peringkat untuk memastikan bahawa perkataan corot itu dapat di-delete atau dihilangkan daripada kamus di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini. Apa yang penting pada masa itu adalah ditekankan bahawa KPKM perlu mengubah amalan budaya kerja, cara berfikiran atau mindset. Kita lebih fokus, committed, gigih
dan memahami peranan tanggungjawab yang diamanahkan bagi kita menghasilkan kualiti kerja yang tinggi dan pencapaian yang cemerlang. Dan saya fikir pada masa awalnya perubahan bukannya mudah. Sekiranya amalan kerja dan mindset tidak kita bangun, tidak kita pupuk, tidak kita gerakkan dengan berstruktur dan konsisten, sama ada pun secara halus, lembut ataupun secara yang jelas. Orang kata memang pahitlah untuk melalui proses-proses penambahbaikan. Alhamdulillah, pelbagai usaha pembangunan keupayaan, pembangunan kompetensi, kita bagi tumpuan kepada meningkatkan cara kita bekerja dapat dilaksanakan khususnya di peringkat pengurusan. Ini bagi memastikan bahawa kementerian ini, jabatan dan agensi dapat terus melaksanakan operasi tanggungjawab dengan perancangan urus tadbir yang lebih baik, walaupun sedikit penambahbaikan pun, tetapi ia dianggap sebagai positif dan dapat menjadikan tapak untuk kita lebih baik dan berjaya. Saya juga ingin berkongsi di sini, Yang Berhormat Menteri, sekiranya diizinkan beberapa penambahbaikan di peringkat pengurusan yang telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi, ketua-ketua bahagian dan juga jabatan. Antaranya ialah kita melaksanakan pusingan ataupun gantian pegawai-pegawai untuk memastikan bakat-bakat dapat bantu menterjemahkan perancangan kepada penyampaian kerja yang lebih segera, cepat, tepat dan juga berkesan. Kita menyediakan sepanjang tahun pelbagai kursus peningkatan ilmu dan kemahiran berkaitan dengan pembangunan, berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti, berkaitan dengan pengurusan kewangan, dan ada di antaranya julung-julung kali diadakan. Kita juga membangunkan sistem yang lebih berstruktur, khususnya sistem-sistem daripada aplikasi teknologi yang lebih berstruktur dan efisien, khususnya subsidi ayam dan telur bagi bantuan pesawah dan petani yang memudahkan pemantauan dan penyelarasan peruntukan insentif kerajaan yang bernilai lebih daripada 3 bilion ringgit. Dan ini pastinya, ataupun aplikasi teknologi ini, sistem ini pastinya akan dapat membantu pegawai-pegawai kita bukan pada hari ini saja, tapi pegawai yang akan datang. Seterusnya kita membangunkan data-data penanaman, data ternakan, aquaculture dan marine yang lebih berstruktur. Dan data-data ini cukup bernilai khususnya untuk kita menggubal dasar-dasar kerajaan dan juga tindakan dan strategi, serta kita membantu kita untuk memahami ekosistem agri pertanian di seluruh negara. Dan ianya bukan saja dapat digunakan di peringkat kementerian saja, dan ia akan dijadikan sebagai rujukan utama kepada pemegang-pemegang taruh di kementerian ini dan rakyat pada amnya. Banyak arahan-arahan pegawai pengawal yang telah diwujudkan untuk kita laksanakan, khususnya bagi keperluan mengemaskini dan meningkatkan tata kelola agar pelaksanaan setiap program aktiviti di kementerian ini, di bawah jabatan ini dapat dikelolakan, dapat dipantau dengan lebih jelas, telus dan mudah difahami oleh semua pemilik-pemilik projek, khususnya untuk melaksanakan projek dan aktiviti masing-masing. Bagi mengurangkan karenah birokrasi khususnya dalam pelaksanaan program dan aktiviti, kita telah memusatkan pengurusan peruntukan pembangunan di bawah satu bahagian, iaitu bahagian pembangunan sahaja,
Dan saya fikir pada waktu ini waran-waran untuk dibelanjakan telah pun diturunkan awal tahun minggu lepas untuk tindakan dan susulan segera bahagian-bahagian dan jabatan masing-masing. Bukan itu sahaja, sampai ke peringkat kita lihat keselamatan bangunan, keselamatan aset perlu juga dijaga. Maka pada tahun ini, kalau kita masuk ke bangunan, kita masuk ke tempat parking, kita lihat pengawal-pengawal bagi bangunan juga berbeza. Kita mengambil rela yang beruniform, yang mempunyai disiplin dan mempunyai integriti yang tinggi bagi menjaga amanah, menjaga aset kementerian ini yang juga aset pembayar cukai dan rakyat. Kalau sehingga sebegitu yang kita fikirkan untuk kita laksanakan pada tahun 2023, maka tahun 2024 ini kita telah bersedia untuk melangkah lebih jauh, lebih baik. Dan seperti amanah Yang Berhormat Menteri pada tahun yang lepas, yang memerlukan kita untuk terus bekerjasama, merapatkan ukhuwah, membantu untuk menyediakan satu aktiviti besar dan juga pelaksanaan yang besar bagi kementerian ini untuk mencapai agenda keterjaminan makanan. Program-program besar pada tahun 2023 seperti AMAF dan juga HPPNK, Hari Peladang Peternak Nelayan Kebangsaan, juga merupakan manifestasi bahawa kementerian ini telah dapat menggarapkan apa yang diberikan atau diamanatkan oleh Yang Berhormat Menteri kepada kita. Kita lihat bahawa di peringkat pelaksanaan perkara mengenai dengan production ataupun pengeluaran daripada agri pertanian itu semakin baik, bersesuaian dengan peruntukan yang kita terima cukup besar di antara yang besar kementerian berbanding dengan kementerian-kementerian yang lain. Jika diizinkan, saya ingin berkongsi juga berapa hasil pencapaian 2023 berkenaan dengan keterjaminan makanan. Yang tadi itu adalah berkenaan dengan pengurusan dan penambahbaikan urus tadbir kelola yang difikirkan adalah merupakan asas ataupun fundamental yang penting untuk kementerian ini mula bergerak dalam menjayakan aktiviti-aktiviti core business kita. Okey, seterusnya mengenai dengan indikator makanan. Bila kita lihat pada prestasi keterjaminan makanan, kita bukan lihat sahaja daripada segi pengeluaran. Tapi apakah pengeluaran itu dapat memberi manfaat kepada ekosistem pertanian itu tersebut. Maka kalau kita sekiranya kita lihat bahawa sumbangan pengeluaran pertanian kepada ekonomi negara melalui KDNK meningkat kepada 11.9%, yang mana sebelum ini adalah sekitar 10 ke 11%. Saya rasa ini mencerminkan bahawa kita berada di landasan yang betul, usaha yang kita laksanakan adalah positif dan kita perlukan tekad dan juga komitmen yang lebih besar dalam kita membantu bahawa pengeluaran pertanian ini dapat lagi dipertingkatkan ke aktiviti-aktiviti yang dikata hiliran. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat daripada segi jumlah ekspor dengan import berkenaan, jumlahnya saya rasa tahun ini akan meningkat sebab ini adalah sehingga Oktober 2023. Cuma ramai yang mempersoalkan mengenai dengan negative trade balance ataupun negatif ekspor lebih besar daripada import. Cuma ada beberapa perkara yang perlu diperjelaskan di sini sedikit sahaja, bahawa ada perkara yang tidak dapat kita tumbuh ataupun kita tanam di dalam negara seperti maize dan soya
ada beberapa perkara seperti input-input kepada pembuatan baja dan racun yang memerlukan kita import daripada luar negara kerana disebabkan oleh keadaan di sana yang lebih sesuai ataupun kualiti yang berada daripada import itu lebih tinggi dan lebih baik. Dan ketiganya, kita bila melihat ini, import yang dibawa masuk juga merupakan input kepada produk-produk hiliran dan mana kita eksportkan semula. Seterusnya, slide yang seterusnya. Pengukuhan organisasi. Antara perkara yang sangat positif yang kita telah lihat pada hari ini, hasil usaha daripada semua pihak, khususnya ketua bahagian dan ketua jabatan, adalah penarafan semula risiko tahun 2023 oleh SPRM berdasarkan data-data 2020 hingga 2022. Dan penarafan semula ini, iaitu penarafan semula risiko ini adalah bagi kementerian dan agensi-agensi. Dan antara pencapaiannya, kita telah ditaraf semula daripada risiko tinggi kepada risiko rendah bagi kementerian, Jabatan Pertanian, Jabatan Perkhidmatan Veterina, Lembaga Pertubuhan Peladang, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan dan Agrobank. Dan saya ucapkan tahniah juga bagi pihak pengurusan tertinggi atas usaha ini. Yang paling berjaya adalah Jabatan Perikanan di atas penarafan semula dari risiko tinggi kepada risiko rendah. Saya juga ingin menyentuh sedikit mengenai kejayaan-kejayaan yang lain, dan ini adalah kejayaan yang telah dicapai oleh kementerian. Bagi saya, pencapaian bukanlah bermaksud core business sahaja, tetapi segala usaha yang dilaksanakan oleh pelbagai bahagian, khususnya di pihak pengurusan, pentadbiran dan sokongan. Dan ini adalah hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2023. EXA adalah pencapaian cemerlang, penarafan MyGPI kategori Gold, kadar pusingan stok melebihi 4.0, maksudnya kadar yang paling efisien dan baik, sistem pengurusan kualiti pensijilan kita dan juga perakuan bomba bagi premis Kementerian Pertanian yang kita anggap selamat untuk kita duduki dan bekerja dengan baik. Seterusnya mengenai dengan jualan agromadani merupakan antara salah satu daripada aktiviti besar, intervensi yang sangat signifikan pada tahun 2023, memandangkan kita melalui pelbagai situasi pada tahun 2023 yang memerlukan intervensi kerajaan, khususnya terus kepada pasaran dan pengguna. Dalam kos sara hidup yang boleh dikatakan mencabar, beberapa harga barangan yang naik akibat daripada tekanan pasaran dan sebagainya. Intervensi jualan agromadani oleh Fama, oleh LPP dan LKIM merupakan inisiatif yang sangat penting, signifikan dan diakui di peringkat kabinet dan diakui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. 5,000 program telah disasarkan pada tahun 2023 dan 5,000 lagi pada tahun yang akan datang, tahun 2024 ini. Tapi kita ucapkan tahniah kepada ketiga agensi yang telah melaksanakan pencapaian yang lebih daripada apa yang disasarkan di pelbagai kawasan dan di pelbagai sasaran penduduk. Seterusnya mengenai dengan isu penyasaran subsidi ayam. Apa yang dibentangkan ini adalah perkara-perkara yang besar yang berlaku pada tahun 2023, yang mana kita di bawah kementerian, di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri telah dapat berjaya melaksanakan dengan baik, dan ini semua
adalah perkara yang diakui sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam mesyuarat Kabinet. Penyasaran subsidi ayam ini adalah satu program yang telah lama difikirkan oleh kerajaan untuk dilaksanakan. Apakah masanya tepat? Apakah kesesuaiannya itu berlaku? Apakah kita mempunyai kumpulan, pasukan, kepimpinan yang jitu untuk kita laksanakan pada masa tersebut? Dan saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi pertimbangan tersebut dan bersetuju pada 1 November 2023 kita laksanakan penyasaran subsidi ayam ini. Dan saya ingat beberapa sesi yang telah kita adakan bersama dengan Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Menteri bersama dengan Perdana Menteri meyakinkan bahawa kementerian ini telah mencapai satu, orang kata, tahap yang yakin untuk kita bantu kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi ayam ini, menjimatkan peruntukan kerajaan supaya peruntukan tersebut boleh diberi kepada kumpulan-kumpulan yang kita sasarkan. Kita yakin bahawa dengan penyasaran subsidi ayam ini atau pembukaan subsidi ayam, harga ayam tidak berlaku, tidak mendadak dan tidak menyusahkan pengguna kita sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak. Dan pelbagai sesi libat urus kita laksanakan di pelbagai peringkat, termasuk di peringkat Yang Berhormat Menteri sendiri, bagi meyakinkan kerajaan dan meyakinkan pengguna bahawa harga ayam akan berada di bawah RM9.40 dan amat tepat apabila datang 1 November dan minggu yang pertamanya penyasaran subsidi ayam berlaku dengan begitu baik sekali. Saya rasa sekilo harga ayam pada masa itu lebih bawah daripada RM8 Yang Berhormat Menteri. Dan Yang Berhormat Menteri di atas kepimpinan beliau dan meyakinkan Perdana Menteri untuk mengambil keputusan pada 1 November itu adalah keputusan yang tepat dengan izin Allah, insya-Allah. Baik, kita ke intervensi beras putih tempatan atau BPT. Ini semua sedia maklum. Ramai yang pergi ke kedai yang menyatakan bahawa tak jumpa beras putih tempatan. Tetapi kita yakin bahawa beras putih tempatan berada di rumah. Sebab itu saya rasa semasa dalam kita melaksanakan strategi ini, kita lihat bagaimana kita nak mempertingkatkan keberadaan atau optik beras putih tempatan di kedai-kedai, di hypermarket dan sebagainya, dan pelbagai intervensi yang telah kita laksanakan. Isu dalam latar belakang saya rasa semua sedia maklum, yang bermula daripada sekatan ekspor oleh India pada Julai 2023 kepada negara-negara yang mengimport beras daripada India. Apa yang sangat membantu di sini sekali lagi ialah komunikasi dan juga libat urus yang berlaku di pelbagai peringkat, sama ada di peringkat yang tertinggi di kementerian ini, iaitu di peringkat menteri, timbalan menteri, ataupun pengurusan di peringkat tertinggi dan juga di peringkat kerja. It was a non-stop process of education. It was a non-stop process of engagement bersama semua pemegang taruh, dan kita cuba membantu setiap peringkat itu dengan cara yang tersendiri. Sehingga kan libat urus bersama dengan Persatuan Mamak Restoran juga berlaku, yang mana kita menggalak mereka untuk berdaftar sebagai pemborong untuk mendapat harga yang bersesuaian agar tidak mereka bersaing dengan pengguna-pengguna B40 dan sebagainya untuk mendapatkan beras putih tempatan. Mungkin apa yang kita lihat pada hari ini adalah keadaan yang agak tenang, tapi apa yang berlaku di belakang tabir, saya boleh orang kata jadi saksi tugas yang cukup berat bagi menteri, bagi
pegawai-pegawai kita untuk memastikan bahawa perkara ini dapat diatasi dengan baik. Mungkin kita akan terus melihat kepada situasi ini bukan perfect, tetapi kita sentiasa memastikan bahawa penambahbaikan itu berlaku. Seterusnya, ini adalah 5 hala tuju yang Berhormat Menteri telah bentangkan cukup setahun yang lepas pada 16 Januari 2023, di mana 5 tumpuan kepada hala tuju ini ialah berkaitan dengan industri aquaculture, peternakan lembu, feedlot, jagung, bijian, penglibatan belia, institut latihan pertanian untuk menghasilkan agropreneur muda ataupun belia-belia masa hadapan untuk berkecimpung dan berperanan aktif di dalam bidang sektor pertanian. Saya akan pergi agak ringkas kerana saya pasti Yang Berhormat Menteri akan berkongsi dalam amanat Yang Berhormat Menteri selepas ini yang juga akan menyentuh mengenai dengan 5 hala tuju ini pada tahun 2024. Seterusnya. Jadi bagi aquaculture, sasaran dan pencapaiannya adalah sangat baik dan kesemuanya telah dapat kita laksanakan. Yang paling penting, kita telah mencipta peningkatan pendapatan bagi pemegang taruh kita di dalam industri aquaculture daripada 2,700 kepada 3,000 hingga 400 ringgit. Dan ini adalah satu impak yang besar kepada pemegang taruh dan inilah yang diamanatkan kepada kementerian ini untuk kita laksanakan. Duanya ialah mengenai dengan industri feedlot yang kita tahu sangat mencabar. Kerana antara banyak industri ternakan merupakan cabaran yang besar disebabkan pelbagai rintangan akibat di penyakit, akibat daripada tumbesaran yang tidak, akibat daripada benih yang tidak sihat dan sebagainya, yang mungkin hanya dapat kita ketahui apabila lembu tersebut di advanced stage ataupun di satu peringkat umur yang telah lanjut atau dewasa. Maka sasaran kita pada di bawah dasar agro makanan negara adalah 50% dan hingga ke tahun 2025. Tapi yang saya ingat bahawa apa yang telah Yang Berhormat Menteri nyatakan bahawa ini semua adalah proses. Dan as we go along untuk melihat proses-proses ini, kita membuat penambahbaikan. Pada pencapaian 2023, kita mempunyai 68 unit ladang satelit yang juga membantu untuk kita menambah lagi lembu-lembu feeder. Kita melaksanakan melalui DVS dan juga melalui LPP. Hari ini kita telah ada 72 ladang dan dengan usaha daripada pertumbuhan peladang, kita juga telah dapat meningkatkan jumlah ternakan lembu feedlot pada hari ini. Seterusnya ialah berkenaan dengan penanaman jagung bijian. Jagung bijian merupakan salah satu daripada input penting kepada makanan haiwan, khususnya ayam. Dan kita import hampir 2 million metrik tan jagung bijian setiap tahun bagi memenuhi keperluan ataupun permintaan di dalam industri ayam saja. Dan seperti yang kita tahu, kebergantungan ini adalah salah satu daripada punca atau faktor yang mana kita mendapat imbangan perdagangan yang negatif. Dan kita cuba menanam dan mengeluarkan pengeluaran dalaman bagi jagung. Dan pada tahun ini kita menambah lagi keluasan kepada 531 hektar dengan penyertaan tambahan 50 pengusaha dan juga kita sejumlah keseluruhannya syarikat swasta. Penanaman jagung ini adalah penting untuk dijayakan melalui skala yang besar.
Maka tugas dan tanggungjawab kita adalah memastikan bahawa kita dapat mengenal pasti syarikat-syarikat yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai kemahiran, yang dapat membantu meluaskan tanaman itu untuk kita hasilkan pengeluaran yang besar. Dan tahun 2022 merupakan proses itu berlaku. Dan seterusnya kita akan membantu syarikat-syarikat ini pada tahun 2024 dengan peruntukan yang telah pun dikenal pasti di bawah peruntukan security makanan. Dan seterusnya adalah penglibatan golongan belia. Ramai yang melihat bahawa peranan belia adalah sangat penting untuk kesinambungan atau kemampanan industri pertanian hari ini, dan juga untuk memastikan bahawa perkara security makanan yang dilahirkan atau dihasilkan di dalam negara akan terus dapat dijamin. Hari ini kalau kita lihat, saya ingat yang pemerhatian kita sama ada melalui peringatan Yang Berhormat Menteri ataupun daripada surat khabar bahawa ramai daripada pekerja asing telah mula berkecimpung di dalam industri pertanian dan mengambil alih peranan orang-orang muda atau orang tempatan. Saya rasa inilah peranan kita untuk menghasilkan agropreneur muda pada masa hadapan yang berkemampuan, yang berkemahiran. Dan setiap tahun kita diperuntukkan untuk menghasilkan 750 dan pada tahun lepas kita melebihi sedikit daripada sasaran tersebut, 758. Yang pentingnya kita terus memantau dan kita terus meningkatkan kemahiran mereka agar mereka dapat menjayakan agenda keterjaminan makanan negara. Dan seterusnya adalah institut latihan. Institut latihan ini adalah merupakan satu orang kata vehicle ataupun transport yang penting dalam kita memastikan bahawa kita dapat melahirkan guna tenaga dalam sektor pertanian, kita melahirkan minat-minat kerjaya sektor pertanian, dan kita menyediakan pelbagai sijil, menyediakan pelbagai orang kata certification untuk memastikan bahawa belia yang melalui proses institut latihan kita ini adalah belia yang cakna dan mahir mengenai dengan ekosistem pertanian, dan mereka boleh menggunakan kelebihan tersebut selepas pengajian dan juga meningkatkan pendapatan mereka. Dan saya fikir daripada pencapaian yang telah ditetapkan, Yang Berhormat Menteri semuanya telah capai melebihi daripada sasaran, dan saya ucapkan tahniah. Seterusnya, saya rasa seperti selalu ini adalah perbelanjaan mengurus, perbelanjaan pembangunan. Saya juga ucapkan bahawa perbelanjaan pembangunan kita berprestasi 97.67% pada tahun 2023, walaupun mempunyai beberapa cabaran untuk kita laksanakan pada suku tahun yang ketiga tahun lepas. Seterusnya, bagi belanjawan 2024, ia merupakan satu komplimen atau pengiktirafan kepada kementerian ini, hasil usaha yang telah dilaksanakan, hasil orang kata kepimpinan yang telah diterjemahkan oleh Yang Berhormat Menteri bahawa tahun 2024 kita mendapat peruntukan yang lebih besar. Jadi ini adalah satu penekanan dan keutamaan oleh kerajaan Madani pada hari ini bahawa security makanan perlulah menjadi agenda yang utama dan perlu kita yang dipertanggungjawabkan dan diamanahkan untuk kita laksanakan dengan baik dan juga mempunyai meaning, impact dan juga kecekapan yang tinggi. Jadi ini adalah inisiatif-inisiatif utama, dan saya harap bahawa semua ketua-ketua bahagian, SUB, jabatan dan juga agensi akan dapat kita teruskan kerjasama yang lebih rapat, erat.
kita laksanakan segala kemahiran dan segala ilmu yang telah kita dapat pada tahun 2023 dan keupayaan yang telah kita kongsikan untuk kita pertingkatkan dan kita dapat hasilkan dan terjemahkan belanjawan dan inisiatif-inisiatif utama 2024 dengan pencapaian lebih cemerlang daripada tahun 2023. Sekian saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kepimpinan Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri, ketua-ketua jabatan dan agensi dan warga kementerian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.